kasih Tuan Di-Pertua. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama dalam membincangkan akta pindaan bahan-bahan kakisan dan letupan senjata berbahaya 1958. Tuan Di-Pertua, saya juga melihat apa yang telah disebut oleh Senator baru bercakap tadi berhubung dengan pindaan ini, dan kita melihat dalam pembentangan ini ada dua pasal yang bertujuan menaikkan penalti, dan penalti ini daripada 2 tahun penjara 2000 kepada 5 tahun penjara, tidak kurang daripada 5, dan juga tidak lebih dari 10 tahun. Kalau kita melihat sekarang ini, sebagaimana yang telah disebut oleh Menteri tadi, jenayah senjata berat atau senjata api ini telah meningkat daripada tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, tahun 12 tidak sebanyak tahun 2013 yang telah meningkat begitu banyak sekali, sehingga 100 lebih pembunuhan menggunakan senjata api. Jadi di sini kita melihat penggunaan senjata api ini merupakan satu fenomena baru yang telah berlaku begitu ketara dalam masyarakat, sehingga ia mendorong pihak kerajaan untuk meminda hal-hal seperti ini. Dan kita melihat baru ini di dalam akhbar melaporkan ada satu kes di mana seorang remaja telah menyimpan senjata api dan meminjamkan kepada orang lain untuk digunakan dalam kes rampokan. Dan ini sangat membimbangkan dan membahayakan. Khasnya perkara ini berlaku di negeri-negeri yang berada di sempadan dengan negara jiran, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Tuan Yang Berhormat Haji Kurus tadi. Dan hal ini kita melihat penggunaan senjata ini telah begitu disalahgunakan dalam oleh pihak-pihak berkenaan, kerana ada cara untuk mereka membawa masuk ke dalam negara kita. Yang pasti, sebagaimana disebut dalam istilah yang biasa, lubang tikus. Lubang tikus ini kalau kita tengok kecil, tetapi dia boleh bawa trailer ke lubang tikus itu. Jadi ini merupakan satu fenomena yang sangat membimbangkan negara kita. Dan selain daripada senjata ini yang telah dibawa dengan begitu mudah boleh jadi, kerana sempadan kita begitu luas, sempadan negara kita begitu luas dengan negara jiran, maka disinilah berlakunya penyeludupan yang begitu ketara, sehingga kita melihat ada pihak-pihak yang berlaku, pihak-pihak tertentu berlaku pergaduhan sesama sendiri. Dan sebagaimana kita dilaporkan dalam akhbar baru ini, ada cubaan untuk membunuh, bukan sahaja melanggar dengan kereta, tapi memukul dan menembak. Ini ialah merupakan satu fenomena baru di dalam berlaku permusuhan antara pihak-pihak di dalam negara kita ini. Tuan Di-Pertua, saya melihat penyimpan ini juga mempunyai peranan yang besar. Kalau dia menyimpan dan diberi pinjam, itu satu perkara yang sudah salah. Walaupun dia mempunyai lesen, saya memahami dalam konteks ini seorang menyimpan dan juga tidak mempunyai lesen. Kalaupun saya nak tahu, kalau sekiranya seorang itu mempunyai lesen yang sah di segi senjata api dan dia beri pinjam kepada orang lain, saya rasa itu juga tidak boleh dilakukan. Hal ini boleh berlaku di mana-mana, terutamanya di kawasan-kawasan yang jauh daripada pihak penguatkuasa. Kerana itu saya berharap supaya pihak penguatkuasa memberi perhatian yang serius supaya perkara ini dapat dibendung dan tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Selain daripada itu, saya ingin membangkitkan di sini juga penggunaan bahan letupan. Saya mengetahui ada letupan, bahan-bahan letupan ini digunakan untuk menangkap ikan. Adakah ia termasuk bahan letupan yang dilarang atau bagaimana? Dan akibatnya bahan-bahan letupan itu digunakan, banyak ikan yang sepatutnya tidak
tidak sampai usia untuk ditangkap, mati dengan begitu saja. Dan ini merupakan satu pengkhianatan dan juga pembaziran. Jadi hal ini sebenarnya telah berlaku sejak sekian lama, walaupun oleh individu-individu tertentu saja. Tapi hal-hal seperti ini juga saya rasa perlu diberi perhatian supaya dia tidak berleluasa di dalam masyarakat kita. Begitu juga apa yang saya nak sebutkan di sini berhubung dengan senjata tajam. Dalam akta ini tidak disebut senjata tajam, tapi saya ingin membangkit sini kerana senjata tajam juga merupakan senjata yang berbahaya. Walaupun tidak sehebat, sekuat senjata tajam berhubung dengan senjata api dan juga bahan letup yang lain. Jadi kalau kita melihat orang sekarang ini juga mereka mencederakan, ada pihak yang mencederakan pihak lain dengan menggunakan senjata tajam dan juga kayu. Dan hal-hal seperti ini sering kita dengar. Dan ada serang menyerang di antara pihak-pihak dan sehingga membawa kepada terbunuh. Hal seperti ini juga kita sering kita membaca di akhbar-akhbar kita di mana pergaduhan sering berlaku, sama ada kes itu berpunca daripada balas dendam atau sebagainya. Itu betul bagi saya, kita dapat berusaha untuk membendung jenayah ini dengan akta-akta sebegini, diharapkan begitu. Walau bagaimanapun saya melihat akta sahaja tidak cukup untuk membendung jenayah, tetapi juga kita memerlukan sokongan daripada seluruh masyarakat untuk membendung jenayah. Salah satunya ialah kita melihat pendidikan yang perlu diberi dengan sebaiknya kepada pelajar dari peringkat rendah sampailah ke peringkat universiti. Pendidikan jenayah ini perlu disampaikan kepada pelajar supaya semua peringkat daripada pengajian awal mengikut kesesuaian mereka sampai kepada universiti, supaya mereka dapat membantu di dalam pencegahan berlakunya jenayah. Dan sekarang ini saya rasa ada orang yang lihat perlakuan jenayah, mereka diam diri, tak mahu membantu atau menolong kerana membimbangi diri mereka terancam dan terlibat sama di dalam hal-hal tersebut. Karena itulah kita melihat akta ini sangat baik, dan saya melihat perlu diberi perhatian yang serius supaya jenayah dapat dikurangkan, dan kalau boleh kita nak melihat negara kita ini sebagai sebuah negara yang bebas dari jenayah. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih Umat, ringkas, padat. Terima kasih.